Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Okey. Macam mana cuaca hari ni? Tadi masa saya datang hujan lebat. Hujan lebat. Hujan lebat. Awak naik apa datang sini tadi? Tadi dari Inasis naik bas. Tapi masa datang sini tadi tu hujan tidak lebat lah. Hujan tak lebat lagi lah maksudnya, tadi sampai baru hujan lebat maksudnya. Okey, faham. Dah makan ke? Belum lagi. Okey. Kalau macam tu, sebelum tu saya nak tanya, keadaan cik sekarang ni selesa ke dengan tempat ni, kerusi? Alhamdulillah selesa. Okey, aircon semua macam mana? Okey, sesuai. Tak sejuk Okey. Okey, kalau macam tu saya kenalkan diri saya dulu. Okay. Saya Aina Najiha, kaunselor dekat UUM ni. Okey, sebelum tu saya nak kenal lah dengan cik. Boleh tak cik perkenalkan sedikit tentang diri cik? Okey, nama saya Siti Atira binti Muhammad Jakil, boleh panggil Atira. Berumur 22 tahun, berasal daripada Sabah. Ayah saya pesara guru, mak saya suri rumah. Okey. Jadi dekat UUM ni belajar kos apa? Kos kaunseling. Kos kaunseling. Semester yang ke? 5. Okey. Okey, jadi cik pernah ke datang sesi kaunseling individu? First time. First time. Okey, sebelum tak pernah lah kiranya. Kalau kelompok pun tak pernah? Kelompok pernah masa online hari itu. Okey, jadi ini pertama kali lah cik datang ke individu. Okey, kalau macam tu cik tahu tak apa makna sesi kaunseling individu ni? Kurang tahu. Kurang tahu. Okey, kalau macam tu saya bagi tahu sedikit lah tentang kaunseling individu. Okey, kaunseling individu ni adalah hubungan profesional antara klien iaitu cik dan juga kaunselor iaitu saya dalam meneroka sebarang kemungkinan dalam diri klien dan memulakan perubahan. Okey, cik faham tak kat situ? Faham? Okey, kalau macam tu boleh saya tahu kenapa cik datang berjumpa dengan saya? Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu dengan cik lah tentang etika kerahsiaan kita, di mana kaunselor ataupun klien kedua-duanya terikat dengan etika kerahsiaan, di mana apa pun yang dikongsikan dalam sesi ini tidak boleh dibawa keluar oleh cik maupun diri saya kecuali atas sebab-sebab yang tertentu, di mana sebagai contoh apa yang cik ceritakan ni membawa mudarat kepada diri cik, saya dan juga orang sekeliling cik, maka saya boleh bagi tahu ke pihak yang berkenaan. Cik faham kat situ? Faham. Okey. Sesi kaunseling pula akan dijalankan selama 30 minit. Cik faham kat situ? Faham. Okey. Puan, sebelum tu saya mau tanya, Puan faham tak kalau saya bercakap ni? Faham, saya faham sebab saya pun dah pernah ada klien daripada Sabah sebelum ni. Okeylah macam tu. Okey. Baiklah, kalau macam tu, boleh tak saya nak tahu kenapa cik datang berjumpa dengan saya hari ni? First of all, sebab saya terus terang ni lah kan. Sebab keyakinan diri saya. Saya sedar yang saya kurang keyakinan diri. Okey, jadi cik datang jumpa saya hari ni sebab cik rasa kurang keyakinan diri. Okey, faham. Boleh saya tahu dengan lebih lanjut tak? Okey, saya kurang keyakinan diri. Saya rasa masa saya diploma dulu. Sebab saya rasa kurang keyakinan diri untuk membentang ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Macam tu. Okey, cik rasa kurang keyakinan diri untuk membentang dalam kelas lah maksudnya. Betul. Okey, jadi saya faham kat situ, tapi kenapa? Kenapa cik rasa macam tu? Sebab sebelum ni masa saya diploma, saya pernah saya diploma dulu di UiTM Shah Alam.
Okey, masa tu saya membentang di depan. Jadi macam kawan-kawan sekelas saya tu dia macam diorang macam mengejek macam tu masa tu. Sebab mungkin cara saya berkomunikasi ataupun cara saya mungkin sebab saya pelat sabar lah macam tu kan. Macam tu. Okey, jadi cik pernah diejek masa zaman diploma cik dulu. Okey, itu yang menyebabkan cik kurang keyakinan diri semasa belajar dekat sini. Betul? Betul. Okey. Tadi cik ada sebut yang cik rasa macam perbezaan bahasa. Bukan perbezaan bahasa. Perbezaan lorat yang membuatkan cik rasa cik diejek. Betul? Okey, kenapa cik rasa macam tu? Sebab bila saya bercakap, je macam diorang ajuk apa yang saya cakap, macam tu. Jadi saya rasa diejek lah. Okey. Dan yang mengejek cik tu orang Semenanjung maksudnya? Masa tu kebanyakan orang Semenanjung lah dekat situ, macam tu. Jadi mungkin diorang bukan niat untuk mengejek, tapi diorang cuma ajuk apa yang saya cakap macam tu. Hai, saya Nur Aini binti Taha. Apa yang dapat saya terangkan berdasarkan simulasi kaunseling antara kaunselor dan klien yang dipaparkan video tadi, kita dapat lihat bahawa kaunselor mempunyai beberapa kompetensi kaunseling berbagai budaya yang diaplikasikan, iaitu yang pertama, kesedaran silang budaya. Kaunselor telah menunjukkan bahawa semasa mengendalikan sesi, kaunselor bergerak dari tidak sedar budaya klien kepada sedar dan peka terhadap warisan budaya sendiri dan menghargai serta menghormati perbezaan yang wujud terhadap budaya yang berlainan. Selain itu, kaunselor juga menunjukkan beliau perlu sedar dalam memahami keadaan klien sehinggakan meletakkan empati untuk menunjukkan rasanya terhadap perbezaan budaya yang wujud dalam diri klien. Okay, jadi cik rasa macam cik didiskriminasi kan kat sini? Betul. Saya rasa kalau masa saya sambung degree ni belum pernah lah ada orang yang mengejek. Cuma saya kurang keyakinan diri tu mungkin disebabkan dari diploma tu. Jadi saya rasa masa saya masuk degree ni saya rasa macam kurang keyakinan diri lah. Saya takut apa yang jadi dulu tu macam jadi balik macam tu. Okey, jadi cik risau kalau perkara yang pernah berlaku dekat zaman diploma cik, yang mana cik kena diejek macam tu kan, berlaku lagi dekat zaman degree. Betul. Padahal tak pernah lagi berlaku. Okey, adakah cik rasa disebabkan perbezaan dialek cik yang menyebabkan orang mengejek cik tu? Mungkin sebab kebanyakan macam tu kan. Okey, kalau macam tu, apa cara cik untuk mengatasi masalah cik ni? Okey, macam saya cakap tadi, masalah saya adalah keyakinan diri. Jadi masa saya mula-mula masuk degree ni, masa SEM 1 sampai SEM 4, memang kurang keyakinan diri tu memang drop habis lah macam tu kan. Memang orang cakap susah untuk berkomunikasi dengan orang. First masuk U pun memang kurang berkomunikasi dengan orang sini macam tu. Lagipun dekat sini macam susah kan mencari orang sabar. Kawan-kawan satu kos pun memang tiada yang sabar macam tu. Jadi saya rasa macam susah lah untuk berkomunikasi. Jadi cara saya untuk mengatasi masalah saya ni, saya cuba untuk bercakap depan cermin sebelum saya membentang. Macam tu. Cara pertama lah. Cara yang kedua pula, disebabkan kawan-kawan saya, kami ada 5 orang. Saya seorang je dari Sabah, yang seorang lagi tu Terengganu, Kelantan 2, dan
orang Perak satu kan, diorang macam cuba untuk meningkatkan keyakinan diri saya macam tu. Bila saya berkomunikasi dengan diorang, saya rasa selesa. Jadi macam mana cara saya berkomunikasi dengan diorang tu, macam itulah saya berkomunikasi dengan orang lain. Macam tu. Jadi dari situ saya rasa keyakinan diri saya tu semakin meningkat sampailah sekarang. Okey, ada tak selain daripada cara yang Cik cakap ni, ada tak lagi cara lain yang Cik buat untuk atasi masalah Cik? Cara saya macam saya memperbanyakkan berkomunikasi dengan orang. Macam tu. Macam contohnya macam roommate saya sendiri pun macam orang Kelantan kan. Jadi saya cuba untuk berkomunikasi sebab kadang-kadang orang ni macam saya rasa mula-mula saya masuk Inasis, masuk asrama macam tu, saya macam susah untuk berkomunikasi dengan roommate saya. Jadi makin lama tu saya macam cuba untuk trigger diri saya untuk berkomunikasi dengan roommate saya macam tu. Okey, kalau macam sekarang kan, macam mana Cik berkomunikasi dengan roommate Cik tu okey? Okey, macam tu. Okey, tadi Cik ada cakap, kalau kita tengok kan, Cik ada cakap yang cara Cik atasi masalah keyakinan diri Cik ni, yang pertama Cik akan bercakap depan cermin untuk menaikkan keyakinan diri Cik, dan yang kedua Cik ada kawan-kawan, Cik cuba berkomunikasi dengan mereka supaya itu dapat melatih Cik bercakap, berkomunikasi dengan orang lain juga. Okey, yang ketiga Cik cakap tadi, Cik perbanyakkan diri, cabar diri Cik untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maksudnya bukan berada dalam circle Cik sahaja, betul? Betul. Okey, ada tak lagi Cik nak tambah apa-apa? Saya rasa tu je. Okey, disebabkan kita pun kesuntukan masa sebenarnya hari ni, daripada awal tadi kita dah berkenalan. Saya dapat berkenalan dengan Cik Siti Atira, berasal daripada Sabah, berumur 22 tahun, merupakan pelajar kaunseling semester yang kelima. Cik ada masalah dengan keyakinan diri Cik, di mana Cik pernah rasa diejek dan Cik takut untuk takut jika benda tu berlaku lagi, betul? Betul. Okey, tapi kat sini Cik, kita dah tengok Cik ada cara Cik untuk mengatasinya, dan saya rasa Cik pun celik akal tentang apa yang Cik patut buat. Okey, setuju tak untuk membuat sesi yang seterusnya nanti? Boleh? Okey, kalau macam tu bila dan masa bila yang Cik rasakan sesuai? Saya rasa hari Selasa ni lah sebab tiada kelas. Okey, Selasa kalau pukul berapa tu Cik? Pukul 2. Selasa pukul 2. Okey, baiklah, kalau macam tu kita jumpa hari Selasa pukul 2 dekat tempat yang sama juga, boleh? Boleh. Okey, macam tu kita jumpa nanti ya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua, kemahiran kaunseling silam budaya. Berdasarkan sesi kaunseling bersama kaunselor dan klien, kita dapat melihat kaunselor telah menggunakan kemahirannya dalam menggunakan teori seperti teori pemusatan klien, yang mana kaunselor menghormati klien dari segi kepercayaan terhadap klien yang mampu mengubah dirinya dengan mengambil keputusan bagi dirinya yang berfikiran benar. Selain itu, kemahiran kaunselor dalam mengendalikan sesi silam budaya iaitu dari segi kemahiran komunikasi, yang mana kaunselor boleh berinteraksi dengan baik dalam melayani klien dan bijak berbicara tanpa mengeluarkan sebarang kata yang boleh mengguris perasaan klien. Yang ketiga, kaunselor menangani persepsi dan stereotip. Dengan berdasarkan sesi tersebut, kaunselor menunjukkan sikap kaunselor yang mana beliau perlu memahami siapakah dirinya sebelum mengenali kliennya yang berlainan budaya dari dirinya. Kaunselor juga perlu untuk dia bukan sekadar mengetahui, malah memahami asal-usul dia dan juga klien. Selain itu, kaunselor turut memiliki pengetahuan yang luas dalam mengendalikan sesi kaunseling silam budaya.
ada, yang mana pelbagai pengetahuan tentang sejarah, amalan atau nilai kebudayaan yang dipegang oleh klien. Hal ini bertujuan supaya kaunselor tidak cepat dalam menilai serta membuat andaian terhadap klien tanpa mendengar keseluruhan cerita klien. Itu sahaja penerangan yang dapat saya terangkan berdasarkan simulasi klien itu bersama kaunselor.